kerana 5 tips yang akan dikongsikan pada malam ni adalah sangat penting, iaitu 5 tips untuk bahagia dan tenang dalam dunia saham. Okay, kita alright. Okay. Okay, terima kasih sekali lagi. Jam dah menunjukkan 8.37 malam. Okay, saya rasa dah sesuai dah untuk kita mula, and kita pun dah chit chat kosong sebanyak 7 minit ni. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jufri bin Rosli. Sebelum kita pergi terus kepada 5 tips untuk mencari kebahagiaan dan ketenangan dalam dunia saham, saya rasa lebih baiklah untuk saya kenalkan diri saya lebih dahulu, supaya orang kata kalau tak kenal tu maka tak cinta. And then pada yang baru, and then saya pun pertama kali untuk bagi perkongsian pada sesi Bursa Chit Chat, so adalah lebih baik atau lebih elok untuk saya kongsikan siapa saya. So seperti semua dapat tahu, nama saya Muhammad Jufri bin Rosli, ataupun saya dikenali, orang selalu panggil saya Jufri lah dalam tim Smart Saham ni. Dalam grup Telegram kami pun orang panggil saya Jufri. And pekerjaan saya ialah saya bekerja sebagai drilling supervisor, and saya masih bekerja sampai sekarang. And saya mula melabur sejak 2013, iaitu saya start bekerja pada 2012. So lepas tahun saya bekerja, saya mula melabur saya bermula dengan ASB, kemudian saya melangkah ke hartanah. Kemudian selepas hartanah, saya pergi ke unit trust, dan selepas saya kata stuck lah dekat hartanah, sebab saya dah ada 2 hartanah pada masa tu, saya stuck. Saya pun dah buat unit trust, dan kemudian macam mana saya mengenali Smart Saham ni ialah melalui Tuan Alwi Adam. So selepas saya berjumpa dengan Tuan Alwi Adam, saya diberitahu yang the next step dan kita boleh ambil untuk mengembangkan portfolio kita ialah dunia saham. Dan semenjak itulah saya berjinak-jinak dengan dunia saham, and sejak itulah saya actively trade daripada situ sampailah ke hari ini, iaitu 6 Januari 2021. Okay, alright. Seperti tajuk kita, 5 tips mencari kebahagiaan dan ketenangan. So seperti kita tahu, objektif kita berdagang ataupun trade ialah, saya rasa sama untuk semua orang lah. Yang pertama iaitu mencari keuntungan dari pelaburan saham. Bila kita dapat untung, inilah yang akan kita relatekan kepada kebahagiaan kita. Supaya untung, kita dapat duit, dan kita pun bahagialah. Siapa tak happy kan kalau dapat untung? So kebanyakannya orang guna keuntungan daripada saham ni ialah first untuk belanja harian, dan nombor 2 ialah untuk menggandakan jumlah pelaburan. Maksudnya mungkin ada seorang tu bermula dengan capital 10,000, tujuan dia trade dalam saham, mungkin nak gandakan 10,000 tu ke 100,000 ataupun lebih. So kat sini ada 2 medium lah. And then lagi satu, yang ni selalunya kepada yang big investor, bukan seperti kita retailers. Kenapa diorang beli saham ialah mungkin diorang nak acquire syarikat tu lah, supaya diorang boleh jadi substantial shareholders, ataupun at one point diorang boleh take over that company bila diorang ada dapat certain portion of saham daripada company. So daripada tajuk kita hari ni, kebahagiaan utama kita dalam saham ialah kita punya keuntungan. Tetapi kita perlu tahu, untuk mengecapi kebahagiaan pasti ada liku-liku yang kita perlu lalu. Macam kita mencari kebahagiaan dalam rumah tangga. So orang kata, kalau pakar motivasi cakap macam anda perlu berkorban supaya rumah tangga anda bahagia. Begitulah juga dengan saham. Orang kata duit takkan datang bergolek. Memang duit tu duit kertas, kalau angin tiup dia orang boleh terbang. Tapi kalau terbang daripada tangan kita tu, kita kejar balik kan. So kalau ada orang tangkap pun, for sure orang tu datang ambil balik. So bagi saya, there is no easy money in this world. Macam orang katalah, I think the famous quote
dalam dunia ni masa saya sekolah and saya masuk kerja, tandas pun kita kena bayar 20 sen. Itu pun sebab inflation. Saya rasa lah sebab inflation. Ada certain part dah naik 30 sen. Tapi yang paling mahal tandas yang pernah saya tahu ialah kat KLCC lah. Dia ada premium toilet. Ha. Itu RM2. Dia punya kelebihan dapat wet tissue je. Okay. So dekat situ kita tahu apa-apa pun kita memang kena bekerja keras untuk mencari keuntungan tu. So untung tu takkan datang bergolek lah. Kalau orang cakap anda boleh join saham dan duduk goyang kaki dan duit dapat bulan-bulan sebanyak 10%. Itulah antara-antara scam-scam yang perlu kita hindari supaya capital yang kita ada tu tak dimakan oleh orang lain. Sebab yalah, duit bagi saya kadang-kadang RM10 tu bermakna lah. Sebab RM10 tu kita boleh order Grab kan. So kita kena make sure lah kita jaga duit kita betul-betul. And nasihat saya zaman 2021 ni makin lama makin banyak scam yang ada. Kat Facebook pun ada, dekat WhatsApp pun ada. So kita berhati-hati lah supaya keuntungan kita dapat ni kita jaga elok. Okay, tuan letak KLCC memang saya pernah terciduk lah kat situ. Saya masuk dengan harapan free. So kena bayar RM2. Tak tahu nak kira itu cut loss ke, nak kira brokerage fee. So tak tahu part mana. Yang penting bila saya masuk tu saya melabur. Alright, kita boleh terus je lah. So ke tips yang pertama. So tips pertama untuk malam ni, basically 5 tips supaya kita tenang ataupun kita tak gugup ataupun kita tak panik dalam masa kita trade saham. Sebab nanti saya akan go through satu persatu. Kita ada 5 tips and then mungkin tak tahulah, tengoklah kalau ramai dalam ni mungkin kita ada tip bonus. Kita tengok performance viewer kita malam ni. So kita mulakan dengan tips yang pertama lah. So yang pertama, kita wajib ataupun sentiasa guna wang lebihan untuk melabur. So kita pergilah ke apa itu wang lebihan. So wang lebihan ni pada saya ataupun pada ramai orang ataupun financial advisor ataupun banyak-banyak buku yang kita baca, wang lebihan ni dikira contohnya kita dapat gaji, kita tolak semua perbelanjaan bulanan kita dan contohnya kita ada lebih RM200. Itulah wang lebihan kita. Bukan RM200 ni kita mungkin nak guna untuk something. Itu definisi pertama wang lebihan. Maksudnya kita dah tolak makan minum kita, barang dapur, pampers anak, susu anak, duit isteri nak beli apa, jam ke, nak beli barang emas ke apa kan. Kita tolak siap-siap. Dan lebihan tu, itulah yang kita guna untuk buat pelaburan. And kalau nak lagi cantik, wang lebihan tu ialah selepas kita ada orang kata simpanan kecemasan. Iaitu simpanan kecemasan yang seperti kita tahu, semua orang selalu cakap minimum kita kena ada 3 bulan. Dia kalau cantik 6 bulan lah. So lepas kita ada minimum 3 bulan simpanan daripada perbelanjaan bulanan kita, contohnya perbelanjaan bulanan kita RM5,000 ataupun RM2,000 lah, senang kita ambil kira. So kita dah ada RM6,000. So lebihan daripada situ kita boleh gunakan untuk melabur. Dan kenapa kita perlu gunakan wang lebihan? Okay, saya bagi satu contoh. Kalau kita gunakan wang perbelanjaan kita seharian, contohnya kita guna wang untuk kita beli barang dapur ataupun pampers anak. Sebab pelaburan ni ataupun trade saham ni yang orang selalu snapshot untung je kan. Mana ada orang snapshot rugi? Segan lah kan. So rugi itu pasti. So untung itu pun pasti. Cuma kalau kita guna duit yang kita nak guna untuk perbelanjaan harian, macam nak beli makanan, tu kalau kita ada kerugian tu, macam mana kita nak berbelanja untuk kehidupan seharian kita. So mungkin kita terpaksa makan malam tu, kita tak boleh makan malam tu sebab duit tu kita dah rugi daripada trading saham. Sebab tu gambar yang saya letak kat sini memang orang kata very significant lah. Air, lepas tu kita tuang air tu ada air melimpah daripada cawan. So apa yang kita boleh katakan yang ada dalam cawan tu, itulah yang kita perlukan. Dan apa yang kita perlu gunakan untuk melabur tu yang meleleh-leleh tu.
supaya kalau kita yang meleleh tu berhenti pun, kita masih ada the portion, the required amount yang untuk kita berbelanja untuk kelangsungan hidup. Ini kalau kita contohnya kita rugi pada belanjangan, nanti kita macam manalah kita nak jawab pada isteri kita, ataupun kalau isteri macam manalah kita nak jawab pada suami kita bila suami tu dah bagi duit tu untuk kita beli barang dapur, untuk beli barang Tesco, tapi kita beli saham dan rugi pula tu. Barang dapur tak dapat, duit rugi, macam manalah kita nak beli rumah, nak menjawab soalan tu. Okey. Kemudian kita ke tips nombor 2. Okey. Tips nombor 2 yang paling penting ialah carilah ilmu pelaburan saham. Dan kita pun ada hadis yang berkata, tuntutlah ilmu daripada anda lahir sehinggalah anda ke liang lahat. So maksudnya tuntutan kita untuk menuntut ilmu tu evergreen. Daripada kita lahir sampailah kita mati. Kenapa ilmu pelaburan saham ni sangat penting ialah, orang katalah macam ni, saya anggapkan macam kita, ingat tak kita dulu macam sebelum kita dapat lesen kereta lah, mak ayah kita tu kalau nak bagi kita buat kereta tu, ada ke dia bagi kita terus buat kereta? Kalau dia bagi terus, banyak tu langgar pokok tu dulu kampung kan. Macam saya belajar dulu pun, belajar kereta, ayah saya cari kat parking area yang luas tu, kalau luas tak ada kereta, dia pegang pula handbrake. So maksudnya nak cakap tu, dia nak saya belajar dulu sebelum saya dilepaskan on my own untuk bawa kereta tu. So bayangkan kalau saham ni kita guna duit kita, takkanlah kita sewenang-wenangnya nak beli saham tu tanpa sebarang ilmu ataupun tanpa sebarang homework. Kita ni kalau contohnya kita pergi Tesco lah kan, contoh kan, saya bagi contoh yang paling mudah lah. Kita nak beli sos cili, kita tengok semua sos cili tu, Kimball, Maggi, Life. Kadang-kadang Maggi ni mahal, tapi time promotion dia murah, so kita beli masa tu. Kita nak beli sos yang harga RM3 10 tu, ini yang saya beli sos yang sebelum ni lah, saya pun tak ingat dah berapa harga sos saya. Kita buat survey, kita kaji, maksud kita kaji antara brand-brand sos tu mana yang paling okey. Itu sekecil-kecil benda. And then samalah dengan saham, walaupun kita guna duit RM200, RM300, RM1,000 ke, itu semua still duit yang kita boleh gunakan untuk benda lain, ataupun kita boleh guna untuk beli macam-macam. Dan ada satu pepatah lah, pepatah Arab, sebab saya sebab kajang dulu kan, so banyak pula Islamic quote malam ni. So maafkan saya penonton. Okay, alright. Yang pertama, ilmu tanpa amal umpama pohon yang tak berbuah. Tu nak cakap, kalau kita ada ilmu tapi kita tak praktik, macam pokok yang tak berbuah. Kalau pokok yang tak berbuah ni, kalau kita sebagai petani ataupun pengusaha ladang, apa kita buat? Apabila kita racun sampai mati, ataupun kita tebang tanam pokok lain. Itu kalau ada ilmu tapi tak beramal. Nombor 2, macam manalah pula kalau kita ni beramal tanpa ilmu? Itu yang jadi kosong tu. Sebab kita nak cakap yang, kalau kita bawa kereta, contoh kita bawa kereta tanpa sebarang ilmu, tak tahu handbrake tu apa fungsi dia, mana pedal minyak, mana pedal brake, agak apa jadi kereta tu. Kalau kita dekat jalan yang lurus ataupun kat parking lot yang tak ada kereta, selamat. Tapi kalau kita tiba-tiba ada hujan ataupun tiba-tiba ada kereta lintas, tak payah kereta lah, kalau kat kampung dulu kalau ada lembu pun ataupun kucing pun, kita dalam hati tu dah dudak-dudak dah, apa nak tak tekan mana ni, brake ke minyak, kadang tertekan minyak. Nampak tu betapa pentingnya ilmu. So dekat sini carilah ilmu pelaburan saham tu, sebab bagi saya sekarang ni, zaman 2021 ni dengan 2020 lah, tahun lepas kita Covid tu, banyak sangat kelas saham. So tak ada satu kerugian pun untuk kita belajar. Dan kita pun untuk kita sampai ke tahap yang kita ada sekarang, waktu kita dah besar, kita dah dewasa, kita pun belajar daripada semua kita punya proses tu, daripada tadika, sekolah rendah dan sekolah menengah. Ush, dah macam ustaz. Okay, sorry Okay, tapi apa yang saya nak tekankan kat sini, yang paling penting ilmu tu.
Tak kisahlah dekat mana, tapi carilah ilmu. Okey? Sebab ilmu ni sangat penting dan ilmu ni lah yang boleh membawa kita ke mana-mana dan boleh guide kita kalau kita terpesong. So, ilmu ni lah yang akan tarik kita kembali ke jalan yang benar. Oh, okey. The Nakib Trader. Oh, dah ada nama baru dah saya. The Nakib Trader. Okey. Alright, tak apa. Bagus juga tu. Okey, kemudian alright, kita teruskan ke tips nombor 3. Okey, yang paling penting ialah tips nombor 3 ialah jangan ikut dengan membuta tuli. So maksudnya apa yang paling penting kat sini kalau kita trading saham, kalau orang kata kita beli ni sekarang, nanti dia akan naik TP RM10. Orang yang bagi tu mesti dia dah buat kajian. Tapi yang kita ni, macam mana kita boleh ikut tanpa sebarang homework ataupun study. So saya umpamakan macam ni lah. Macam sekarang ni famous kan, team iPhone versus team Samsung. Contohnya lah, kalau team iPhone ni dia nak beli iPhone 12 Pro tu kan, contohnya lah kan. Dia memang dia study lah apa kelebihan iPhone 12 Pro tu. Lepas tu nak sedapkan lagi hati dia compare pula dengan Samsung kata Note 20 Ultra. Oh, ini bagus ni. Dia punya mungkin kamera dia lagi cantik walaupun dia lagi mahal pada Samsung. So kita nak tunjukkan dekat sini untuk benda-benda dalam rutin kehidupan seharian kita pun kita buat study ataupun kita buat analisis ataupun kita buat research untuk sebelum kita membeli, apatah lagi dalam saham ni. So sebelum kita membeli sesuatu saham tu, so kurang-kurangnya kita tahulah apa yang company tu buat dan apa yang company tu jual, macam mana performance company tu. Semua benda ni tak perlu bayar pun untuk kita dapat. Semua tu ada dekat internet. Kita boleh cari Google je. Forum-forum pun banyak orang bincangkan. Ataupun aku kata daripada yang license fund manager ataupun license analyst pun ada. Semua tu ada dekat internet. Kita hanya perlu cari, baca dan fahamkan sebelum kita buat apa-apa keputusan. Okay. Alright. And dekat sini pun saya nak highlight lah sebab saya rasa baru-baru ni Suruhanjaya Security pun ada keluarkan guideline untuk guidance note on provision of investment advice. Saya rasa pada pendapat sendirian saya, tujuan mereka keluarkan ni adalah supaya kita berhati-hatilah dalam trading saham, supaya kita tak rasa ditipu atau sedih lah kalau apa yang kita beli tu tak menjadi. Okay, alright. So kita ke tips yang nombor 4. Okay, tips nombor 4 ni saya rasa saya tampalkan satu chart kat sini. Saya rasa semua orang tahu kot ni chart apa. Ialah chart Top Glove yang saya screenshot semalam lah. So hari ni 6 hari bulan, hari ni tak adalah. Yang candle hijau yang ada di sebelah kanan tu ialah 5 hari bulan. So apa yang saya nak highlightkan kat sini adalah setiap kali kita nak trade saham tu, kita kena make sure kita ada trading plan. Okay, apa itu trading plan? Okay, trading plan tu sebenarnya bab kata mudah tu ialah kita pilih dekat mana kita nak beli, harga yang kita nak beli. Lepas tu kita dah set lah dekat mana kita nak jual bila dah sampai profit target kita. Dan bila kita nak jual dengan kerugian ataupun orang cakap cut loss, bila kita punya jangkaan tu tak seperti apa yang kita jangka. Maksudnya kalau kita rasa dia naik, tiba-tiba time tu dia turun pula. So kalau sampai ke top loss point kita tu, maksudnya kita kena jual lah, so jual dengan kerugian. So kalau dia naik sampai profit target kita ialah jual dengan keuntungan. So apa kepentingan trading plan ni? Sebenarnya ada orang selalu cakap lah, aku tak pernah cut loss, so aku tak pernah rugi. Secara
realitinya. Tapi kita masih rugi secara on paper. Yes, betul, kerugian tu ataupun keuntungan dalam saham ni hanya akan direalisasi apabila kita jual saham tu. Tapi kenapa pentingnya kita ada trading plan ni ialah untuk kita make sure yang kita jaga capital kita. Kita kalau boleh, contoh kita bermula dengan 2,000, kita tak nak selepas setahun kita punya 2,000 tu berkurang. Kalau boleh kita nak make sure dia kekal dekat 2,000 dan kalau boleh dia naik lah. So maksudnya kalau kita rugi, kita kena jual supaya kita tak tahu. Kadang-kadang selalunya orang selalu share lah the mystery of cut loss. Asal cut loss je dia naik. Asal cut loss je dia naik. Kenapa asyik cut loss dia naik? Kalau kita beli tu dia turun. Macam pelik. Cut loss dia naik. Kalau kita beli dia turun. Tak ke pelik tu. Kita beli dengan jangkaan untuk dia naik. Tapi the moment kita beli dia turun. Tapi untuk mengetahui bagaimana kita nak tahu kenapa bila kita beli tu dia turun atau kenapa bila kita cut loss tu dia naik, yang tu saya rasa belum sesuai lagi untuk kita kongsikan pada sesi kali ini. Tapi kita kena tahulah yang bila kita beli dia jatuh tu maksudnya ada kemungkinan sentimen tak bagus ke ataupun sentimen kurang baik, so dia jatuh. Contohnya saya rasa semua orang rasa kot apa yang saya rasa. Kita mula trading tahun baru bermula 4 hari bulan Januari hari tu. Sampailah hari ni 3 hari, hari Isnin, Selasa, Rabu. Hari Isnin kita dihadiahkan dengan sell down ataupun dengan jualan murah lah. Maksudnya sell down of glove punya company. Semualah glove jatuh. Dan kita pula digembar-gemburkan dengan political instability, maksudnya ada perbalahan politik dalam negara kita. And then hari Selasa kita ada lagi ada macam ada hope lah, hijau balik kita punya KLCI. Tapi hari ni dia merah balik sebab politik. Cuba bayangkan kalau kita contohnya kalau kita dah ada trading plan yang kita beli minggu lepas lah. So kalau hari Isnin tu kita jatuh, kita masih belum cut loss, kita kata hope analysis mesti naik punya, company ni bagus, so dia naik sikit hari Selasa sebab kita tak follow. Tapi dah still below kita ni cut loss point. Contoh kita kata nak cut loss kita beli kat RM1, kita nak cut loss dekat 95 sen, so dia turun sampai 90 sen, dia naik 95 sen, so ok lah kita rasa. So hari ni dia jatuh lagi balik ke 70 sen. So itulah nak cakap yang kepentingan cut loss supaya kita jaga capital kita. Mungkin pada masa kita cut loss tu daripada RM1 ke 95 sen, kita hanya rugi 5%. Tapi kalau kita biar dia prolong dengan hope analysis, hari ni kita rugi 30%. So kita pilih mana yang kita nak. Kita nak rugi 5% ataupun kita nak rugi 30%. Kenapa pentingnya kita jaga capital ni? Contohnya kita ada RM10,000. Kalau kita rugi 5%, kita hanya rugi 500. Tapi kalau kita rugi 30%, kita rugi 3,000. So nak recover 500 dengan 3,000 tu rasanya no brainer lah. Nak recover yang 500 tu lebih mudah daripada nak recover yang 30,000 pula 3,000. So dekat situ ialah kenapa kita highlight kepentingan trading plan. So tak apa, orang kata cut loss ni anda kalah, tak apa. Anda bermaksud anda ikut anda punya plan. Kalau rugi cut, kalau untung take profit. Pernah tak ada ingat anda rasa bila dah sampai profit 10, contoh target 20%, dah sampai 20%. So kita pun dengan hope analysis, bagus ni, dah naik 20%. Mungkin boleh pergi 30%. Immediately lepas tu dia boleh turun balik ke untung 5%. So kat mana lagi rugi guys tu? Untung 20% ataupun untung 5%. So tentulah untung 20% tu lebih indah daripada untung 5%. Tapi tu tak apa, at least untung. Daripada rugi 5% ke 20% tu, itu lagi tragik lah saya rasa.
Dan kenapa saya kongsikan kepentingan ada trading plan ni, saya pun dulu masa awal-awal saya trade, saya pun tak nak cut loss. Saya rasa cut loss tu dia macam kata saya kalah lah, saya salah. Tapi sebenarnya orang selalu kata belajar daripada kesilapan. Kesilapan itulah yang membuatkan kita bangun, membuatkan kita matang supaya kita boleh membuat keputusan yang lebih bijak pada masa hadapan. And saya rasa kita dah sampai kita punya half time untuk commercial break. So kita berehat seketika dengan commercial break sebelum kita terus ke tips-tips yang seterusnya. Okay. So kita kembali selepas kita punya commercial break. So dekat sini ada orang minta kita reshare nombor 1 sama nombor 3. So sebelum kita ke tips nombor 5, kita recap boleh lah apa tips nombor 1 kita. So tips yang pertama ialah sentiasa gunakan wang lebihan untuk melabur. Tips nombor 2 ialah cari ilmu pelaburan saham. And then kemudian nombor 3 ialah jangan ikut dengan membuta tuli. And nombor 4 ialah sentiasa ada trading plan. And then ada satu komen daripada Tuan Rizwan. So tak nak cut loss, sanggup tunggu, tapi sampai bila? Itu penting tu sebenarnya. Kenapa pentingnya kita cut loss? Ialah supaya kita boleh move on. Contohnya kalau kita ni jenis yang ada limited capital, kalau kita tak cut loss, kita tunggu sampai dia naik. Contohnya dia naik lepas 2 tahun. Betul, kita tak akan rugi. Bila dia dah naik, sampai kembali kepada kita punya entry price ataupun tempat yang kita beli, kita tak akan rugi apa-apa. Tapi apa yang kita rugi ialah masa 2 tahun tu. Kenapa 2 tahun tu? Mungkin kalau kita cut loss, kita belajar daripada kesilapan, mungkin banyak lagi yang kita boleh belajar dalam liku-liku trading ni selama 2 tahun tu. Mungkin lepas tu kita belajar ilmu saham, kita tahu dah kesalahan, kenapa kita salah sebelum ni. Kita tahu kita boleh buat profit. Tak mustahil daripada kerugian kita pada yang awal sekarang tu kita boleh recover balik sebelum 2 tahun tu. Tapi kalau kita tunggu 2 tahun, memang kita akan stop trading and kita memang tak boleh buat apa-apa lah. Kita tak akan belajar lah. Kita akan kadang-kadang sampai lupa password. Itu orang cakap, dah rugi macam ni, kita buat teknik hope analysis. And nombor 2 ialah teknik lupa password. Teknik lupa password ni selalunya popular kalau time-time merah ni. Tak apalah, lupa password ataupun tutup laptop. Itu antara yang tips-tips yang kita selalu guna jugalah kalau hope analysis ni ataupun tak cut loss ni. So okay, dan ia membawa kita kepada tips nombor 5, iaitu disiplin dan committed. So tips nombor 5 ni ialah penting sebab dia akan make sure yang kita ikut tips nombor 1 sampai nombor 4 tu. Sebab tu orang kata dalam apa-apa pun ilmu atau dalam apa-apa pun bidang, yang paling susah kita nak buat ialah disiplin dan bagi 100% komitmen atau kita committed kepada satu benda. Sebab dalam pelaburan ni, bukan sebenarnya dekat dunia luar ni macam-macam plan ada. Contohnya orang kata baru-baru ni kata viral lah pasal ASBF tu rugi kan. Tapi kalau kita disiplin dan committed dan kita tahu apa kita buat, kita ada ilmu, kita tahu sebenarnya ASBF tu bukannya rugi pun. Dia sebenarnya dividen je kurang. Kita still dapat dividen, tak rugi pun. Cuma dividen tu kurang. Tapi orang cakap, rugilah invest ASBF. Rugi tak rugi, kita still dapat dividen. Okay? So apa yang paling penting dekat tips nombor 5 ni ialah kita kena buat dan laksanakan apa yang kita rancang. And nombor 2 ialah kita sentiasa mencari ilmu baru. Sebab orang kata daripada zaman dulu sampai sekarang, orang kata dunia memang berubah dengan cepat. So kalau kita masih gunakan ilmu yang lama, mungkin dah tak relevan pada tahun ni. Macam contoh kita cakap tahun 2020 dengan tahun 2021. Kalau kita masih stick dengan harga minyak yang zaman gemilang ni pada 2016 tu, yang $100 lebih tu. Tapi sekarang 2020 kegemilangan ni ialah kepada teknologi sektor, iaitu harga-harga counter-counter yang
melibatkan teknologi sektor lah. Macam kata kalau kita tahu Apple, New High, Amazon semua tu, itu semua adalah teknologi company. So jangan, bila anda belajar satu kelas saham, jangan stop dekat situ je. Continue untuk cari ilmu baru kerana dia akan membantu kita untuk improvise ourselves lah, supaya kita lebih bersedia di masa akan datang. And nombor 3 ialah jangan putus asa dan terus berusaha. So kalau kita putus asa, maka habislah kita punya kehidupan kita as a trader. Dan kalau kita tak terus berusaha, macam mana kita nak tahu apa yang kita silap tu kita boleh baiki atau tak, ataupun kita boleh bangkit ke tak daripada kejatuhan kita. So saya nak share sikit lah, ada macam ada piramid kat sebelah sini kan, belah kiri kita ni, from Trade Society. So kita bermula, contohnya kita, I think ramai trader bermula pada 2020 itu lepas COVID tu, di mana macam asal beli je untung. Belilah apa-apa masa lepas bulan 3 tu, bulan 4 tu, confirm bulan 5, bulan 6 tu untung. Kalau anda rugi juga masa tu, memang pelik lah. So kat situ, trading ni senang. Asal beli untung, masuk beli naik, pak untung. Profit belanja, tak apa. Dapat profit, trading dapat profit, itu memang idaman semua orang. Tetapi apabila kita dihujani dengan liku-liku kehidupan dalam saham ni, apabila kita ada correction, kita ada COVID punya second wave, so kat situ ramai orang dah putus asa lah. Profit aku daripada bulan 3, bulan 4, bulan 5 tu habis, rugi. Sebab apa? Sebab aku tak cut loss. Menyesalnya aku tak cut loss. Dekat situ baru kita nak menyesal. So dekat situlah apabila orang cakap 40% yang akan kekal, yang akan trade untuk 1 bulan je. Sebab 1 bulan tu dia macam orang kata beginner luck. Kemudian lepas beginner luck tu dia akan rugi. So bila rugi ni, ini yang membuatkan kita putus asa. So kemudian 80% traders, macam trader macam kita ni, orang panggil retailers, berhenti untuk trade saham dalam masa 2 tahun pertama. Salah satu sebab kenapa kita berhenti lepas 2 tahun pertama ni ialah itulah, kita tak cut loss. So contohnya kita invest 10k, 10,000, kemudian jatuh 50-70%. So tinggallah 3,000. Nak cut loss sayang, sebab akan rugi 7,000 tu. So kita pun stop lah trading, biar je lah lepas 2 tahun. So kat situ pun antara salah satu sebab kenapa orang stop trading selepas 2 tahun, sebab tak ada hasil. So nak cakap saya tak pernah rugi tu tipu. Kata trading ni rugi itu pasti, untung itu pun benar. So kita carilah yang benar dan pasti. So apa yang paling penting ialah, apa yang kita kena buat dalam trading ni ialah kurangkan kerugian. Kita bukan maksum, asal beli je untung. Kita bukan maksum. Asal beli untung, tak. Kata investment bank pun boleh kena, apatah lagi kita yang kecil-kecil ni. So make sure kita kurangkan kerugian, tambahkan keuntungan. Macam kurangkan gula dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. So nak senyum banyak, kena untung banyak lah. Kalau tak nak senyum, maksudnya kita ada kerugian sikit lah kat situ. Dan yang the next triangle yang ke atas piramid ni, only 7% remain after 5 years. So 7% yang dah menghadapi liku-liku ni, kena jatuh ke bawah, naik. So dia akan kekal, dia akan lebih bersedia dalam dunia saham ni. Sebab macam-macam dia dah terlalui. Macam orang kata, kita belajar daripada kesalahan. So berapa banyak kesalahan dia dah buat. So dia mungkin dah ada record, ada macam 100 kesalahan yang tak patut aku buat. So kalau dia dapat dah buat 100 kesalahan yang dia tak patut buat tu, dia mungkin akan ada higher chances untuk dapat keuntungan. Dan yang paling atas tu, yang ni, only 1% of all traders and profit net of fee. So maksudnya 1% je daripada semua traders tu akan, dia punya net tu ialah untung. So kita, apa yang kita kena achieve is 1% tu. Sebab itulah pentingnya tips nombor 1 sampai nombor 5 tu. Kalau contohnya lah, kalau kita guna duit belanja harian kita kan,
Tiba-tiba rugi tu, for sure bulan depan kita stop. Sebab apa? Kita dah serik lah. Sebab kita guna duit belanja bulan tu kan. So kita tak ada duit untuk teruskan perbelanjaan tu. So tak nak lah. Saham ni tipu, scam, rugi je. So tak untung. So tips nombor 2 tu sebab tak ada ilmu. Kita main beli je. Tak tahu pun company tu buat apa. So pun rugi lepas tu. Nombor 3 ialah ikut membetul-tuli. Ikut je. Kita tak tahu kenapa kita beli ataupun kenapa kita jual. Sebab kita ikut je. Dan nombor 4 ialah kita tak ada trading plan pun. Sebab tu kalau untung kita tak take, kita untung sikit. Cut loss, kita tak cut loss, kita rugi banyak. Okay. And then I think sebelum kita ke tips nombor 6, iaitu tip bonus yang saya akan bagi, walaupun saya janjikan 5 je. So kita ada tips yang ke-6 lah. Sebab sebenarnya saya tak nak lah air sinar ni akan jadi air kecewa ke, air malap ke, air suram ke pada semua orang. So kita boleh terus ke tips yang bonus tips. Okay. So saya rasa mungkin kita pun dah dapat result siapa yang dapat air sinar daripada kategori number 1 yang dah di-approvekan oleh the famous lady in Malaysia right now, Ilya tu. Boleh tahan juga dia letak akaun perempuan kan. Viral habis. So apa yang penting kat sini ialah, yang pertama saya nak cakap, kalau kita betul-betul memerlukan duit air sinar tu, macam saya cakap tadi lah, sentiasa gunakan duit lebihan. Janganlah gunakanlah duit air sinar tu untuk trade saham kalau itulah duit yang anda guna untuk meneruskan kelangsungan hidup. Betul ada orang cakap, aku masuk sini untung 100%. So kalau contohnya anda keluarkan 10,000, untung 20,000. Itu betul kalau anda untung. Tapi ada potensial juga yang kita akan rugi. So kita tak nak daripada dah bersinar-sinar, ada komen Tuan Is kat sini, jadi air menangis. Kita tak nak kita ada tangisan di hujung sinar. Ada sinar tu kita menangis. Susah tu. So bonus tip kat sini ialah kita kena start small. Maksudnya kita start dengan capital ataupun dengan duit yang kita sanggup hilang 100%. Kalau kita sanggup hilang 1,000, itu je lah kita kena start. Small ni sebenarnya berbeza antara semua orang. Ada orang cakap bagi dia 10,000 tu small. Ada orang cakap 5,000 bagi dia tu small. So jangan ikut orang. Kata tepuk dada, tanya selera. Kita tahu kita punya keadaan kewangan macam mana, kita tahu amount banyak mana yang kita sanggup rugi. Sebab tu orang kata start small. And kenapa kita perlu start small? Itulah kepentingan dia supaya kita tenang untuk trading. Saya bagi contoh kalau anda tak gunakan duit lebihan and anda terbeli saham-saham yang jatuh pada minggu ni dari Isnin sampai Rabu ni, macam mana kita nak tenang dalam kehidupan seharian kita? And kalau rugi ni, and then kebanyakannya kita trader ni, kita masih ada kerja hakiki. Kadang-kadang sebabkan kita rugi ni dekat saham ni, habis dia akan affect kita punya daily life. Kita akan marah-marah. Kita macam kata nak buat kerja pun tak tenang lah. So bila kita marah-marah, nak buat kerja tak tenang, kita stres, semua ni ada efek performa kita kat tempat kerja. So sebab tu pentingnya kita perlu tenang dalam trading saham ni, sebab supaya kita nak apa-apa pun pelaburan kita buat, especially dalam saham ni, tak akan mengganggu kehidupan seharian kita. Sebab kalau dia efek kehidupan seharian kita stres, efek kerja kita, nanti tak bagus pula kita di mata kita punya pihak atasan. So kita tak nak pelaburan kita buat ni akan efek kita punya daily life. Kalau kita, sebab itulah start small ni adalah sangat penting dalam dunia saham. And number 2 is increase your confidence. Cakap orang putih sikit. Ataupun kita naikkan tahap keyakinan kita dalam trading saham. Macam mana kita naikkan tahap keyakinan? Contohnya kalau kita bawa kereta, macam mana kita nak tahu? Dulu kalau kita orang kata kalau kita test kereta tu, yang paling susah tu yang dekat dekat bukit tu, yang kena tarik handbrake, kena lepas tu. Kat situ yang paling susah. So macam mana kita nak increase kita punya confidence kat situ? Apa kita buat? Kita practice banyak kali. Kalau kita salah, kita tanya kita punya cikgu tu. Cikgu, macam mana nak buat supaya saya tak reverse belakang? Ini kita tekan minyak macam mana pun tak lepas kelas kan? Memang reverse punya. So, maksud kita kena belajar lagi.
So itu salah satu cara untuk kita increase kita punya confidence. Pertama, apa yang kita boleh buat is kita tambah ilmu pelaburan kita. Kita keep on belajar. Sebab macam saya cakap tadi, knowledge ni is always evolving. So rugi kalau kita tak continue untuk belajar dan tambah ilmu. And lagi satu, macam mana kita nak tambah keyakinan kita dalam saham ni ialah, pertama ialah kita dapat jaga capital kita. Maksudnya kita ada 10,000, kita start pada Januari, kita start daripada Januari 2021 lah tahun ni. Hujung tahun tu kita tengok kita ada 12,000. So 2,000 untung daripada 10,000. So maksudnya, tapi dalam trading tu kita ada, kita rugi, kita cut loss, kita masuk, kita tulis, kita salah apa, kita trade lagi, kita dapat untung, kita jual semua. Itu pun salah satu sebab yang akan menambah kita punya confidence, iaitu kita dapat kurangkan kerugian dan kita dapat tambahkan keuntungan. So macam mana kita nak buat benda ni, kita dah cakap tadi, kita kena cari ilmu dan kita kena terus praktikkan apa yang kita belajar. Sebab kalau kita ada ilmu, bukan kita tak continue to praktik, kita akan dapat achieve, orang kata, skill level yang paling tinggi itulah. Macam kalau kita dekat rumah pula, macam kalau kita tengok isteri kita lah, paling dekat. Sorry sayang, terpaksa guna contoh ni. Maafkan daku, okay. Balik nanti jangan kunci pintu pula. Okay, maksudnya masa kita mula-mula kahwin, saya pun masak juga kadang-kadang untuk wife saya, and wife saya pun masak. Mula-mula tu kadang-kadang kalau masak tu, ya Allah, dia punya rasa tu, telur goreng, telur dadar yang nampak yang macam senangnya, telur pun lambat ke. Itu boleh jadi seburuk-buruk makhluk. Itu baru telur goreng. So with time, kita practice macam mana nak masak, makin lama makanan tu makin sedap. And macam mana kita tahu sedap, kita dapat pujian daripada kita punya spouse, suami ke, kita punya isteri ke. Dekat situ kita increase kita punya confidence. Samalah macam saham juga. Itu yang kita kena buat. And nombor 3 ialah kita increase kita punya capital. So bila kita dah tahu, kita dah ada skill, kita dah confident, kita je tahu bila perlu kita untuk tambah capital kita tu. Contohnya kalau anda bermula dengan 2,000, so mungkin selepas 6 bulan anda dah berjaya gandakan kepada 4,000. So dekat situ mungkin anda now saya boleh increase lah saya punya capital supaya saya boleh dapat banyak lagi keuntungan. So kat situlah kita sebenarnya jangan teruja dengan orang dapat ICNAR, dia terus top up capital trading dia. Jangan jadi macam tu, sebab semua orang ada financial background yang berbeza. Mungkin bagi dia ICNAR tu dia tak akan guna, tapi dia boleh ambil. Tapi ada orang dia memang perlu guna dan dia tak boleh gunakan untuk trading. So hanya anda yang tahu bila anda boleh tambah capital anda untuk trading. And jumlah tak sama untuk semua orang. So janganlah ikut kawan. Kawan kata letaklah 5,000, confirm okey punya. Sebab bagi dia 5,000 tu okey, tapi bagi kita 5,000 tu banyak. So mungkin kita hanya merasa kita okey 2,000. So letak je 2,000. So apa yang saya cakap kat sini, janganlah kita ikut-ikutkan semua orang. Sebab kalau kita rugi, kita yang rugi, kawan kita tak rugi. So kat sini apa yang paling penting ialah kita tengok balik selera kita tengok balik apa yang ada, supaya kita tahu dekat mana yang kita perlu letak. So supaya kita tak akan buat keputusan yang berasaskan emosi. Dan kenapa saya kata bahagia dan tenang ni di tajuk kita pada hari ni penting, sebab kita nak cakap yang kalau kita tak tenang, contohnya lah kalau orang cakap jangan sesekali buat keputusan bila marah. So kita boleh consider yang marah ni ialah bila kita rugilah. So selalunya bila kita buat keputusan bila kita marah ni, kita tend to buat keputusan yang tak rasional lah. So kita buat keputusan yang terburu-buru. So, sebenarnya tenang ni adalah sangat penting untuk mengelakkan supaya kita buat keputusan yang lebih bijak berasaskan fikiran dan akal. Okay, kemudian saya rasa dah habis dah semua bonus tip. So I think saya ada lagi satu lah bonus tip lah.
Iaitu kita ke next slide. Okey, mencari 100% ROI, return on investment. Orang cakap 100% dalam counter uptrend tu normal. Sebab kita tengok banyak counter-counter glove yang bermula daripada March hari tu. Sekarang ni bukan kata 100% je. Ada yang melangkaui 1000% pun ada. Macam HLT tu, dulu sen-sen je. Pernah paling tinggi tu sampai ringgit-ringgit je. Tu berapa puluh persen tu, berapa ribu persen tu. So, untuk uptrend, bagi saya atau bagi semua traders, is easier untuk dapatkan 100%. Bukan cakap easier tu sangat senang. Maksudnya, sebab dia cepat. Macam contohnya anda beli ke bulan 3 tu, mungkin bulan 5 tu anda dah apa, 200%, 2 bulan je. Tapi apa yang kita nak kongsikan bonus pada malam ni ialah mencari 100% ROI bukan di counter uptrend. Yang ni dulu saya pernah lah buat lawak dengan kawan-kawan. Kita namakan dia macam friend zone trading. Kawan-kawan pun kita boleh untung. Tapi bukan kawan makan kawan. So apa yang tips yang pertama yang kita boleh buat sini ialah mendata. Tips nombor 1 iaitu dalam saham apa yang orang selalu cakap, orang kata sideways lah. Sideways ni kadang-kadang orang kata ish boring lah trade kat sideways. So apa yang kita kena cari ialah, satu ialah counter yang mendata. Nombor 2 ialah kita kena tahu support and resistance. Kat tips nombor 2 ni pun kita dah tahu dah apa yang kita kena buat. Takkan nak beli kat resistance jual kat support kan. Itu bukan mencari 100%. Itu mencari negatif 100. So apa yang kita buat is terbalik lah. Beli dekat support, jual kat resistance. Macam tu lah. Kalau anda beli, anda tukang beli kat resistance, anda jual dekat support, saya tak tahu nak cakap apa lah. Kita boleh cakap all the best kat situ. And nombor 3 is, kalau anda nak mendalami lagi macam mana untuk mencari 100% ROI bukan di counter uptrend, saya berani kongsi ni pun sebab saya pernah buat. So saya selalunya, orang kata saya antara orang yang walk the talk lah. Saya jarang talk je. Saya talk and walk. Lepas tu saya talk lagi. Macam tu lah. Dia cycle. Talk, walk. So macam mana anda nak tahu, anda nak membedah ataupun anda nak investigate misteri mencari 100% ROI ni bukan di counter uptrend ni. Saya dah bagi dah 2 tips. Yang pertama tu sideways, support and resistance. Nombor 3 untuk mendalami ni, untuk tahu macam mana the exact blueprint of mencari 100% ROI ni, ialah anda kena menjadi Wyckoff traders. Sebab di Wyckoff traders ni lah anda akan diajar untuk mencari keuntungan di counter yang bukan uptrend. Sebenarnya banyak counter yang bukan uptrend yang anda boleh cari duit. So tak ada masalah pun untuk tu. Sebab anda pun tahu kan, kadang-kadang counter tu sebelum dia pergi ke uptrend tu berapa lama. Dia senyap je. Berapa lama tu. So anda boleh buat dekat situ. So untuk poin nombor 3 ni, itulah. I think saya pun dah share banyak tips bonus. Ada 2 pula bonus tu. Bagi Chan lah kita kita promote sikit lah. Macam mana nak jadi Wyckoff traders. So saya nak share kat sini 11 hari bulan, Isnin minggu depan sampailah 17 hari bulan, kita akan ada kelas saham Wyckoff traders untuk 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, saya kena kira. Kalau tarikh ni saya memang kena kira berapa jari. Kalau saya tolak dia kurang sehari. So 7 malam anda akan diajar daripada A to Z. Mungkin boleh tambahlah 0 sampai 9 lah. Semua nombor lepas tu adalah combination daripada 0 sampai 9. So basically anda akan diajar holistic approach untuk trading saham. So anda akan belajar daripada fundamental analysis, technical analysis, and I think the majestic technique which is the Wyckoff technique. Yang mana Wyckoff ni ialah study of behavioral pattern.
So the moment anda belajar Wyckoff ni, anda akan waktu kita akan boleh cakap waktu terbuka hijab tu lah kepada dunia saham ni. So kalau berminat nanti anda boleh contact kita punya admin Smart Saham. And satu lah nak promote kita ada unlimited support group lah. Kalau anda tak faham anda boleh tanya. And the subscription is bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan. Lama-lamanya, either you go first or I go first lah. So either one lah. So dekat situ, so saya tengok sikit lah. Kod ada persoalan daripada tadi masa saya post iklan iklan masa apa? Masa promote sharing session malam ni, ada orang tanya kan minggu ni bukan permulaan yang baik lah untuk Malaysia lah. Kita macam-macam lah jadi. HSR lah, itulah, politik lah, UMNO itulah, UMNO inilah. Macam mana kita nak tenang menghadapi minggu-minggu yang berliku. Itulah anda kena praktikkan lah tips nombor 1 sampai nombor 6 tu. Sebab kalau anda guna duit lebihan, anda takkan panik lah. Sebab memang duit tu anda sanggup hilang. And nombor 2, kalau anda follow trading plan anda, mungkin anda dah cut loss hari Isnin hari tu. So hari Selasa ni mungkin anda pun dah tenang sebab anda tak ada apa-apa. Anda tengok je. Mana yang jatuh macam, Alhamdulillah aku tak masuk. So mana yang kena cut loss hari ni, it's okay to cut loss. Tak apa. Nanti kita move on balik. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita cut loss, ni mistake ni dah naik. Ada kalanya kita tak cut loss tu, dia terus sampai bawah. Anda pilihlah mana yang anda nak. Tak nak cut loss ke bawah ke, anda nak cut loss dan anda tengok je counter tu turun ke bawah. Ada Tuan Aiman Syafiq tanya dekat mana nak register kelas. Nanti saya rasa admin Smart Saham dia bolehlah dia akan post ke ruang komen ni link untuk macam mana link untuk daftar tu lah, ataupun nanti saya pun boleh saya reply to your comment lah. Tak ada masalah, kita boleh follow up lepas ni. Ataupun tuan kalau nak mudah, tuan boleh PM Smart Saham atau tuan boleh PM saya lah. Saya boleh bertolonglah mana yang patut. Terima kasih. Berapa hari bulan kelas? Hari bulan ialah 11 hari bulan Januari sampai 17. So kelas ni malam. So kenapa malam? Ialah kita nak cater kepada yang memang bekerja lah. Dan saya memang bekerja dan saya pun trade. So saya pun tak ada masalah. So sebab tu kita buat malam. Supaya malam anda boleh anda boleh belajar lah. So takkan kacau tempat kita. Nanti pelik pula kan. Tiba-tiba tengah kelas bos panggil. So tak best lah. Kita tak nak curi masa kerja. Nanti orang kata tak barakah pula kan. So tak bagus lah kat situ. Okay, sama-sama. Okay, itu je lah saya rasa perkongsian saya pada malam ni. Apa pun kalau saya tersalah cakap ataupun ada mengguris hati mana-mana pihak, saya mohon kemaafan. So itu sahaja. Okay, apa yang baik tu datang daripada Allah dan apa yang buruk tu disandarkan kepada saya. So saya tamatkan sesi malam ini dengan sekian, terima kasih dan jumpa lagi lah. So esok nanti ada orang take over. So see you tomorrow and see you today. Okay, thank you semua. Thank you for joining. Okay, all the best trading esok Okay, alright. So dekat sini kita boleh scan QR lah untuk ke website Smart Saham ke? Okay. So anda boleh scan feedback. So feedback bursa, so anda boleh tulis lah. Ada tak puas hati pasal ni ke? Pasal speaker ke ada? Tak ada nasib baik. Kalau ada, pilihlah yang berhemah, kata constructive feedback gitu. So tapi kalau anda rasa apa-apa penambahbaikan yang kita orang perlu buat, just tulis kat situ lah supaya kita keep on improving our content, supaya tujuan kita lah kita nak sharing session supaya semua dapat ilmu secara percuma. So kami alurkan semua feedback dengan terima kasih. So itu sajalah. So jangan lupa feedback ya. Okay, sekian, terima kasih.